Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Carol Series. Kalau korang baru sampai ke channel ni guys, kepada yang dah lama subscribe, Carol nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada korang semua. Sebab korang semua ni masih lagi setia menonton konten-konten yang Carol buat. InsyaAllah bila channel ni dah mencapai 500k subscriber nanti, Carol akan buat giveaway lagi guys, macam sebelum-sebelum ni, macam biasa guys. So, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan satu kes pembunuhan yang agak kejam guys. Dan dalam pada masa yang sama, kes ni juga adalah satu kes yang masih sama-sama lagi tau, dia punya punca kematian tu. Sampai sekarang guys kita tak dapat tahu apa punca sebenar kematian mangsa. Sebab apabila mangsa ditemui, badan dia dikerat kepada 7 bahagian dan juga jasad mangsa dah mula mereput guys. Bunyi dia ni guys agak menyeramkan sebenarnya. Tak apalah, Kiro tak nak intro panjang-panjang, kita just go straight to the story. Jom. Kejadian ni berlaku pada tahun 2020, iaitu pada 1 September 2020 dekat bandar Exeter di United Kingdom, dekat England guys. Okey, cerita dia macam ni tau. Pada malam 1 September tu, ada seorang perempuan ni, nama dia Lorraine Cox, yang di mana pada tahun 2020 tu, Lorraine Cox ni dia dah berusia 32 tahun guys. Pada malam tu, Lorraine ni dia pergi ke sebuah pub untuk lepak dengan kawan-kawan dia, sambil-sambil tu minum alkohol sekali lah. Enjoy, mabuk semua kan. And then, lepas je dia dah habis lepak minum apa semua tu, dia pun nak berangkat lah daripada pub tu untuk balik ke rumah dia. Bukan angkat pub tu dia nak berangkat daripada pub tu nak balik rumah dia. So guys, masa dia keluar daripada pub tu, dia pun jalan-jalan macam biasa, jalan dekat atas tempat pejalan kaki tu, dekat depan kedai-kedai tu kan. And then dalam pada masa yang sama, sebenarnya ada seseorang yang tengah follow Lorraine daripada belakang guys. Tapi orang yang follow Lorraine tu, dia tak jauh, dia tak dekat sangat dengan Lorraine. Sampaikan si Lorraine ni, dia tak perasan langsung yang dia tengah diekori oleh someone. So si Lorraine ni pun jalan-jalan macam biasa, and then dia jalan melintasi beberapa bangunan, and then sampailah dekat satu tempat ni guys. Masa tu orang yang follow dia tu dah start tegur dia tau. Kiranya dia tegur dalam jarak jauh lah, lebih kurang 5 meter macam tu jarak antara dua orang tu. Orang tu cakap macam ni dengan dia, jom lepak dekat rumah I, kita boleh minum-minum, kita boleh lepak-lepak, and kalau you nak dadah pun ada juga dekat situ. Orang tu dia tak direct cakap nak bagi dadah lah, dia adalah bahasa-bahasa diorang tu kan, tapi maksudnya sama, dadah. So si Lorraine ni pun dia terus accept ajakan orang tu tau. Mungkin si Lorraine ni dia tak dapat nak berfikir, masa tu pun dia dah mabuk sangat guys kan. Jadi diorang ni pun berjalan macam biasa. Lorraine dengan orang tu terus menuju ke flat orang yang ikut dia tadi tu. And then beberapa hari kemudiannya, family and kawan-kawan Lorraine ni, diorang dapat message tau. Diorang dapat satu message. Dalam message tu mengatakan yang Lorraine ni dah berpindah daripada Exeter ke Portsmouth. Sebab apa dia pindah? Sebab dia nak dapatkan ketenangan jiwa. Itu apa yang ditulis dekat dalam message tu Tapi guys, kawan-kawan dia yang rapat dengan dia macam tak puas hati lah kan. Asal tiba-tiba nak pindah pula, padahal baru je beberapa hari yang lepas diorang lepak minum apa semua. Tapi si Lorraine ni tak ada pula bagi tahu dekat diorang yang si Lorraine ni nak pindah rumah, nak pindah ke Portsmouth. So kawan-kawannya Lorraine ni pun pergilah ke rumah dia. Bila diketuk pintunya si Lorraine tu, tak ada orang pula yang buka. Jadi kawan-kawan si Lorraine ni pun buat keputusan untuk pecah masuk rumah Lorraine tu, takut apa-apa jadi dekat dia lah kan. Bila diorang semua dah masuk, diorang dapati Lorraine tak ada dekat dalam rumah. Yang buatkan diorang jadi suspicious gila. Diorang ni jadi macam ragu-ragu gila apabila diorang nampak yang beg insulin Lorraine masih ada lagi dekat dalam rumah tu. Kalau betul dia pindah pun, kenapa dia tak bawa baju-baju dia? Kenapa dia tak bawa dia punya insulin tu? Insulin tu sangat penting untuk Lorraine, sebab Lorraine ni adalah pesakit kencing manis yang kronik guys. Kalau korang tak tahu insulin tu apa, insulin tu dia sejenis ubat untuk pesakit kencing manis ataupun diabetes lah. Insulin tu akan diinjek dekat bahagian perut untuk beberapa kali sehari. Contoh kira bagi contoh, Ahmad sakit kencing manis. Doktor sarankan Ahmad ni untuk dicucuk insulin 2 kali sehari guys. Cucuk insulin tu dekat perut lah Andai kata kalau Ahmad tak cucuk insulin dekat perut dia, kemungkinan dia akan mengalami pening kepala, ataupun dia punya tekak dia akan rasa loya, ataupun dia punya degupan jantung dia tu semakin laju guys. Semua benda tu sangat bahaya guys. Dia punya side effect tu kalau tak cucuk insulin tu memang sangat bahaya. Jadi maknanya Lorraine tak boleh kalau tak cucuk insulin, dia mesti kena cucuk insulin juga. Itu pasal kawan-kawan dia rasa pelik guys.
Kalau betul kau pindah rumah pun kan, takkanlah kau tak bawa kau punya insulin tu. So diorang pun tak cakap banyak tau. Diorang rasa suspicious gila. Diorang dah start rasa pelik. Diorang macam dah dapat agak tau. Mesej yang diorang dapat tu sebenarnya bukan daripada Lorraine guys. Mesej yang tadi Kero cakap tu kan, yang family dia and kawan-kawan dia dapat tu. Mesej tu, diorang rasa mesej tu bukan ditulis oleh Lorraine. Mesej tu dibuat oleh someone else guys. Orang lain yang tulis benda tu. So diorang semua tak tunggu lama. Diorang terus buat report polis. Polis pun try untuk call nombornya Lorraine tu, yang diorang dapat mesej nombor tu, tapi tak dapat. And then bila tak dapat tu, polis pun mulakan pencarian. Polis pergi cari dekat sungai dulu. Takut dia punya mayat tu dibuang dekat sungai, tapi tak jumpa. And then polis cuba untuk rujuk saksi kejadian. Dapat keterangan daripada saksi tu, polis pun buat siasatan and adalah beberapa orang yang kena tangkap tau. Tapi diorang semua mempunyai alibi yang sangat kukuh. Polis tak boleh nak blame diorang. Polis tak boleh nak tuduh diorang. Tapi diorang semua tu masih lagi ditahan lah untuk membantu siasatan dengan lebih lanjut. Sampailah polis cek dekat CCTV guys. Dekat sinilah terungkainya misteri kehilangan Lorraine Cox ni guys. So polis refer dekat CCTV tu and nampaklah last kali Lorraine bersama dengan seorang lelaki yang mengekori dia tadi tu, yang Kero cerita daripada awal video tadi tu. Polis tak tunggu lama guys. Diorang terus dapat biodata lelaki tu and diorang terus buat serbuan dekat rumah dia. Bila sampai dekat rumah lelaki tu, tak ada langsung kelibat Lorraine Cox tu. Nama lelaki tu adalah Azam Menggori yang berasal daripada Iraq, berumur 24 tahun dan dia hidup berpindah randah guys. Sebelum dia ke England, dia pernah menetap dekat Germany dulu untuk beberapa tahun. Okey, lepas dah ditangkap si Azam ni, dia pun mulalah disoal siasat. Dalam pada masa yang sama, polis pun cek lagi CCTV dekat kawasan perumahan dia tu. And nampaklah ada beberapa pergerakan yang suspicious dilakukan oleh Azam selepas Lorraine datang ke rumah dia. Yang pertama, dekat dalam CCTV tak ada nampak langsung kelibat Lorraine keluar daripada bangunan flat rumah dia tu. Tak ada langsung. Itu yang pertama. Yang kedua pula, si Azam ni keluar pergi ke satu kedai peralatan sukan yang agak famous guys. Dekat Malaysia pun ada dia punya kedai tu. Kalau korang nak tahu, dia pergi ke Sports Direct guys. Dekat situ dia pergi beli satu beg sukan yang sangat besar. Itu dah lain macam dah tu kan. Kenapa nak beli beg besar? Tiba-tiba je kan. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, lepas dia beli beg besar tu, tak lama lepas tu dia keluar daripada kawasan flat rumah dia tu bersama-sama dengan beg tu. Tapi kali ni beg tu kita boleh nampak lah. Memang nampak lah yang beg tu berisi dengan something guys, dengan sesuatu. Yang keempat, dia keluar ke lorong belakang rumah dia dengan memikul beg juga. Tapi bukan yang beg besar, tapi beg ni sederhana je. Sederhana besar, lebih kurang macam gini lah besar dia. So bila digabungkan keempat-empat bukti daripada CCTV ni, barulah si Azam Menggori ni nak buka mulut cerita pasal apa yang berlaku. Pada mulanya biasalah dia tak mengaku guys. Kalau orang dah buat jenayah, jaranglah nak mengaku kan. Tapi disebabkan bukti dah terlampau banyak, dia pun tak boleh nak buat apa. Berdasarkan keterangan daripada Azam, dia cakap lepas dia bawa balik Lorraine tu, diorang pun have fun, mabuk, isap dadah, having sex and so on. Diorang enjoy sampailah ke esok paginya. Pada waktu pagi itulah Azam cakap yang dia nampak Lorraine ni pergi hisap dadah lagi. Bila si Azam ni nampak Lorraine hisap, dia pun pergi join kaki guys. Tak lama lepas tu, dengan secara tiba-tiba je, lepas dia hisap dadah tu, tak lama pun si Azam ni nampak Lorraine rebah guys. Dia macam pengsan ataupun dia terus rebah, tak sedarkan diri, senang cerita. Bila si Azam ni nampak Lorraine dah macam tu kan, dia pun cuba untuk buat CPR dekat Lorraine. Tapi malang sekali, Lorraine memang dah tak bernyawa time tu. Si Azam tu CPR banyak mana pun, memang dah tak boleh nak bangunkan si Lorraine tu. So disebabkan Azam ni takut, dia simpan jasad Lorraine and mengharapkan Lorraine dapat bangun balik guys. Kan kalau dah lama sikit mayat disimpan, dia akan mengeluarkan bau busuk, betul tak? Korang nak tahu tak si Azam ni buat apa untuk hilangkan bau busuk tu? Si Azam ni, dia pergi beli minyak wangi yang sangat banyak and dia pergi sembur dekat satu bilik dia guys. Tapi minyak wangi tu tak bertahan dengan lama guys. Dia terpaksa sentiasa sembur sebab bau dia tu terlampau busuk guys. Tapi lepas beberapa hari kemudiannya, dia tengok Lorraine tak bangun-bangun. Dia pergi cari video dekat internet, cara-cara nak potong bahagian badan manusia. So lepas dia tengok video tu, dia pun pergilah beli barang-barang untuk proses memotong bahagian badan Lorraine. Dah settle beli apa semua, dia pun balik ke rumah and start potong badan Lorraine guys. Dah settle potong, dia terus sumbat badan Lorraine dekat dalam beg yang Sport Direct besar tu dengan beg lagi satu tu, and dia bawa keluar daripada rumah dia.
So guys, yang korang tengok sekarang ni, yang ni dia bawa bahagian kepala dan badan Lorraine dekat lorong belakang flat dia. Dia pergi buang bahagian kepala dan badan dekat situ guys. Okey, yang ni pula dia pergi bawa beg Sport Direct besar tu ke kawasan hutan dengan menaiki taksi. So maknanya kepala dan badan dia pergi buang dekat lorong belakang flat rumah dia tu, dan bahagian yang lainnya, bahagian yang lebih tu dia pergi buang dekat kawasan hutan guys. Pada bulan April 2021, Azam dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh. Tapi dia tak mengaku. Dia cakap dia tak bunuh. Dia kerat badan Lorraine tu sebab dia takut guys. Tapi lepas je Azam tu bagi keterangan macam itu, tiba-tiba seorang peguam bangun and then dia cakap yang Azam ni penipu. Hasil siasatan daripada pihak forensik mengatakan yang dekat dalam mulut Lorraine ada t-shirt yang dipakai Lorraine. T-shirt tu sama dengan dekat dalam CCTV yang kita tengok kali terakhir dia tu. So maknanya apa guys? Kemungkinan Lorraine ni dibunuh dengan cara muka dia ditekuk dengan t-shirt dia sendiri, and then t-shirt tu diselitkan ke dalam mulut dia lepas dia mati. Tapi Azam tak mengaku juga walaupun dah cakap macam itu. Dia cakap dia tak buat macam tu pun. And then dia pun cakap dia tak ingat pasal kes yang hantar mesej guna nombor Lorraine tu kan. Memang sekarang ni kita nampak yang dia ni cuba untuk mengelak lagi guys. Pihak forensik pun tak boleh nak siasat dengan lebih terperinci dekat jasad Lorraine tu sebab jasad dia tu dah semakin merepot guys. So point yang ada sekarang ni hanya t-shirt tu je. Tapi benda tu tak kukuh sangat tau. And then mahkamah tanya dekat dia, kenapa dia tak call ambulance lepas Lorraine pingsan. Lepas tu yang si Azam ni cakap lah, dia takut nanti kalau dia report polis ataupun dia report ataupun dia call 911, dia takut nanti dia kena tuduh sebagai pembunuh, and dia takut dia dituduh sebagai progol. That's why lah dia tak call ambulance. Jadi kes akhirnya Azam ni dikenakan hukuman penjara 20 tahun atas jenayah yang dia buat guys. So guys, kesimpulan dia, beringatlah kepada kaum hawa di luar sana tu, nak berjalan malam-malam tu janganlah sorang-sorang. Kalau boleh tu cubalah elakkan terus daripada berjalan waktu malam dekat tempat yang sunyi seorang diri tau. Kalau terpaksa tu cubalah ajak kawan-kawan korang, teman korang sekali kan. Bahaya geng, penjenayah bersepah sekarang ni tau. Penyangak, perogol, pembunuh, benda boleh berlaku dekat mana-mana je. Benda boleh elak, kita cuba elak. Kalau tak diri kita sendiri yang protect, siapa lagi? Memang kita kena start daripada diri kita sendiri dulu. Pupuk awareness tentang keselamatan diri daripada diri kita sendiri. Okay? Faham Okay guys, that's all from me. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.